bagus tak? Aku Islam, aku yang kena berkuasa tak? Kan macam tu sistem demokrasi. Sistem demokrasi menafikan agama. Walaupun tu tanah hang duduk kat situ, agama nafikan. Tak ada. Itu timbulnya liberal. Pemahaman-pemahaman ateis yang mengatakan agama tak penting. Kita harus sefahaman dengan sistem demokrasi. Adakah mereka tu sendiri menyokong sistem demokrasi yang ada di negara kita? Yang pada hari ini 1.2 juta pergi mana? Semua diam, tak ada apa. Macam tu ke keadilan? Itu saya katakan saya tak nafikan. Tapi benda yang patut kita nak terjah pada hari ini, apabila kita menyokong sistem demokrasi negara kita, buat keadilan dan tidak perlu menghina satu sama lain. Orang kafir yang duduk negara kita walaupun dia Cina dan Hindu, kita kena jaga, kita tak boleh pukul, kita tak boleh hina, tak boleh menyalahkan mereka. Itulah perjanjian dalam Islam apabila mereka ada duduk dan mereka telah berjanji sampai mereka mengingkari janjinya. Maksudnya mereka setuju kami jadi rakyat Malaysia dan kami ikut undang-undang. Dan itulah peraturan Islam daripada dulu. 1400 tahun dahulu telah dijanjikan seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan jizyah antara perjanjian kita dengan mereka. Islam pun menerapkan hal itu walaupun ini sistem demokrasi. Kalau mereka tahu sistem demokrasi ini kita beri peruntukan untuk depo yang berkuasa dan kita duduk di atas. Aceh bangsa ni, tukang rumah ni saja. Dia ni saja. Dia nak cuba divertkan isu yang sekarang ni kita tengah panas. Awan batang haram ni kan. Dan dia tahu. Orang Islam tak boleh. Hak tu ada kerajaan negeri. Contoh Kelantan, orang Islam, depo sana ada peraturan sendiri. Macam Aceh dulu. Depo boleh 73%. Sebab ampau warga Aceh orang Islam semua. Depo nak terapkan sistem syariat Islam. Boleh. Ini kita kena bagikan hak untuk mereka. Kalau masa-masa awal-awal demokrasi dia kata apa, semua agama tak sama. Ingat orang-orang rakyat Malaysia nak biar demokrasi menjadi kemerdekaan kita. Awal-awal kemerdekaan dah berperang balik dah. Apa nak pupuskan agama kami ke? Mungkin soalan tu akan sampai. Itu saya katakan beginilah permainan sistem demokrasi, keadilan tak akan ada Ustaz. Bukan saya nak melemahkan bangsa kita, tapi kembalikan pemahaman kita kepada Al-Quran, berbijaklah dalam pemikiran kita. Apabila salah tegur menegur dan kita jangan saling menghina satu sama lain. Dan orang kafir yang tinggal di negara kita sekarang ni tak ada masalah lah. Dia orang boleh duduk dalam negara kita, boleh bekerja sebagai polis, boleh bekerja sebagai askar, boleh jadi menteri, boleh menguasai ekonomi dan boleh ada perkampungan yang nak diheritagekan di bawah UNESCO. Tak ada hal lah. Apa masalah? Kita boleh terima. Dan dia orang ada sebahagian daripada Malaysia yang kita rakyat Malaysia tak ada hal. Adakah tuan tukang rumah tak bersetuju ataupun ada pandangan yang berbeza? Okey, baik. Bagi saya macam ni. Kita nak UNESCO kan hak tanah mereka pun kita tak nafikan. Kalau nak bagi. Betul tak? Sebab mereka rakyat Malaysia. Betul. Tapi dengan satu syarat. Apabila sistem perlembagaan pada hari ini, kalimat kita ada bendera La ilaha illallah. Itu kebanggaan Islam. Umat Melayu, imam daripada Indonesia dan lain dan sebagainya. Arab sendiri Malaysia tak ada La ilaha illallah. Mana ada bendera? Bendera Islam. Oh, tak ada di Malaysia, tak ada. Di Indonesia pun tak ada. Ya, maksud saya kalau contoh orang Melayu berpegang kepada kalimat itu kembali, kita nak tengok apa? Mereka akan kata yang inilah ISIS, Daulah Islamiah yang daripada di Iraq, Syam ni. Faham tak? Mereka bawa logo-logo yang menimbulkan keislaman. Hari ini mereka nak duduk kat Malaysia, bawa akhlak orang-orang Malaysia, ikut bagaimana Melayu bahasa kena belajar. Tak apa, kita okey. Jangan bawa budidaya mereka, bahasa Melayu mudah tahu. Kan? Siapa yang rasa tak remeh? Bangla yang walaupun Islam hang tak bercakap Melayu pun kita remeh. Pasal apa hang duduk sini hang tak belajar Melayu? Kita pun soalkan benda tu. Terlebih yang ditirafkan warga Malaysia. Atau saya katakan bawa perbudayaan yang tidak menjerumuskan pandangan-pandangan yang tak elok. Contoh, siapa yang tak mau belajar cakap Melayu tu boleh explain bagi detail tak? Okey, baik. Maksud saya macam ni. Apabila didahulukan pendidikan-pendidikan contoh sekolah Cina sekalipun, ya ada seorang dua bahagian cikgu-cikgu kita yang belajarkan bahasa begitu. Tapi pendidikan yang pada hari ini, apabila kita nampak realiti dia ramai yang tak fasih sangat dalam bahasa Melayu. Kita pun tak nafikan walaupun kalau contohlah dia mungkin barulah budak-budak baru nak belajar, baru nak tahu, mungkin daripada kecil dia belajar soal Cina. Kita tak nafikan benda tu. Tapi orang dah tua-tua yang duduk kat situ, mereka faham apa yang orang Melayu tak suka. Contoh, Mentad bilang satu kampung lah, hampa kena ada tokong besar yang ni lah, satu kampung contoh kita nafikan boleh lah. Tapi sampai tahap benda-benda kenapa? Benda yang orang Melayu dah duduk kat situ tak pernah ada anjing lah. Ni pun bela anjing. Dan sistem-sistem macam ini saya katakan apa?
kita kena ambil berat apa yang orang tak sokong, apa yang orang tak setuju. Macam orang tak sanggui. Dulu tak ada anjing banyak lah. Kita boleh happy mana-mana nak mengai. Tang mana tak apa. Tapi hari ni kita tengok anjing pun kita takut dah. Faham tak? Maksudnya kat sini, bukan saya tak sokong mereka. Atas nama salah tu kita kena katakan salah. Kat mana Bangla duduk, Ustaz tak payah nak pakai safety apa masuk macam tu anjing pun tak ada. Ustaz bagi salam, dia orang bukan keluarkan barang nak lidah Ustaz tak. Dia pun tahu dia pun salah. Atau saya katakan apa hari ini, kekuasaan yang telah diiktirafkan sebagai warga tempatan sendiri kena menyokong sistem demokrasi secara keadilan demokrasi. Jangan buat secara pandangan mereka. Bukan saya tak membenci mana-mana suku bangsa dah. Maksud saya, ciptakan keadilan. Nak memberantas warga asing, mereka kena sokong turun sama. Ini baru kita nak tengok, oh bukan kita sajalah, Cina pun kena halau, India pun kena halau. Pasal apa? Malaysia pada hari ini tidak memerlukan orang keluar. Dan mereka minta maaf kepada kita siapa-siapa yang telah main rasa seronok duduk sini. Minta maaf lah, hampa kena balik. Pasal apa? Kami rakyat tempatan sendiri pun tak ada kerja. Kilang memerlukan 100 orang dah. Agensi yang bahagian ambil permit, visa pun kerajaan dah putuskan. Tak mau ambil dah. Hampa warga Indonesia cukup dah balik lah. Sebab apa? Rakyat kami dah ramai yang orang perlukan kerja. Inilah sistem yang percakapan orang akan faham, mudah masuk. Betul juga. Kalau kita duduk Malaysia pun sebulan tak ada kerja, nak kerja apa? Mesti nak pergi mengai, nak pergi melaut, nak toreh apa-apa. Jadi orang kampung juga, elok duduk kampung. Faham tak? Itulah saya katakan apa? Hari ini apabila percakapan kita, realiti benda yang kita nak sebut tu, memahami orang dengan fahaman yang baik, insya-Allah ramai orang yang akan, tak apalah saudara, kita kata apa, nanti kalau kami perlukan hampa lemailah balik. Bolehlah Ustaz kalau ada masa, Ustaz mailah Aceh, kita bersembang lagi, kami rindu juga. Macam tu lah persaudaraan. Kita bukan nafikan sistem lembagaan yang salah, tetap katakan salah. Saya tak faham.